Bagi segmen kedua ini kita akan bincang berkenaan dengan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi pada 22 hingga 24 Mac beberapa hari yang lepas. Dan ini adalah satu lawatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Malaysia dan juga Arab Saudi, dan sudah pasti seperti lawatan-lawatan rasmi yang lain, highlight ataupun tumpuan utama bagi lawatan tersebut seperti mana satu kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Wisma Putra Kementerian Luar Negara pada 22 hari bulan Mac adalah pertemuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Raja Salman, Raja Arab Saudi, dan juga Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Namun demikian kita telah pun diberitahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak dapat berjumpa dengan Raja Salman ataupun dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman ataupun MBS, dan selepas itu sudah pasti ada alasan yang diberi bahawa Yang Amat Berhormat tidak dapat melanjutkan lawatan beliau selama 1-2 hari lagi, sebab katanya jemputan daripada MBS Putra Mahkota Arab Saudi adalah pada hari selepas Yang Amat Berhormat telah berlepas pulang ke Malaysia, dan oleh kerana Yang Amat Berhormat ada jadual lawatan ke Cambodia, lawatan ke negara China dan sebagainya, beliau tidak dapat melanjutkan lawatan beliau ke Arab Saudi dan tak dapat jumpa dengan Crown Prince MBS ataupun Muhammad bin Salman. Syaril, saya nak go straight to the point lah, dan mungkin selepas itu Syaril boleh mengupas isu ni. Saya dah baca kenyataan akhbar daripada Wisma Putra, Menteri Kementerian Luar Negara, dan saya dah baca sebab-sebab yang diberikan oleh Perdana Menteri, pejabat Perdana Menteri berkenaan dengan tidak dapat melanjutkan lawatan tersebut untuk sehari dua lagi, dan akhirnya tidak dapat jumpa MBS ataupun Raja Salman. Tapi bagi saya setujulah dengan pandangan-pandangan yang telah dinyatakan bahawa ini merupakan satu big diplomatic blunder. Huge diplomatic blunder. Macam mana pun alasan nak kata dia minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri stay sehari dua lagi, lepas tu boleh jumpa. Perdana Menteri Malaysia tidak akan ataupun tidak patut pergi ke Arab Saudi kalau tidak ada fixed appointment. Confirm fixed appointment dengan Raja Salman ataupun dengan Putra Mahkota MBS Muhammad bin Salman. That's it. That's all there is. There's not much more for me to add, sebab KJ, kalau ni Perdana Menteri, kalau bukan Perdana Menteri pun kita jadi CEO syarikat ke, kita jadi apa-apa ketua entiti, kita disusun oleh pegawai-pegawai untuk melawat mana-mana lokasi dengan expectation kita akan jumpa dengan counterpart. Lepas tu kita pergi sana, rupa-rupanya benda tu tak lock lagi. Tak payah jadi Perdana Menteri, kita jadi CEO syarikat kecil pun kita akan marah dengan penyusunan tersebut. Jadi saya tak tahu apa yang, kita pun tak tahu apa yang berlaku dalam tu, tapi dari segi outcome je memang bukan hanya blunder, but it is an embarrassment. And it's not pasal embarrassment to PM alone, it's embarrassment to Malaysia. Dan benda ni kalau nak bersilat dan sebagainya pun tak boleh elak daripada perkara tu. Dan kita, saya ingat KJ dengan saya kita tak ada interest, tak ada minat nak katakan benda ni menunjukkan PM ni bagus ke tak bagus. Nothing to do with that. I think we've been fair. We've been completely fair throughout our podcast. Dia tak ada kena-mengena dengan ni menunjukkan bahawa ada Perdana Menteri lain lebih dihormati. Kita tak nak masuk spekulasi tu. That's not the point. The point is, siapa pun jadi Perdana Menteri, kalau dah pergi ke dan kemudian ada siaran media oleh Wisma Putra pada hari dia keluar daripada Malaysia bahawasanya akan jumpa. Dia bukan cakap dia pergi dan kita tengok macam mana. Itu pun, kalau macam tu pun tak betul. Tapi dalam press release dah jelas mengatakan akan jumpa dengan MBS dan juga jumpa dengan King Salman. Dan dua-dua tu tak ada. So dalam kenyataan akhbar tersebut disebut, saya baca,
YAB Prime Minister is scheduled to have audiences with His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, custodian of the two holy mosques, and His Royal Highness Muhammad bin Salman Al Saud, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. Is scheduled to have, dijadualkan. Ya. Jadi soal tarikh itu diubah dan sebagainya, saya rasa tak timbul sebab you go to Saudi Arabia to have an audience with the king and the Crown Prince, especially the Crown Prince. Kita tahu bahawa semenjak beberapa tahun yang lepas, yang sebenarnya menerajui kerajaan Arab Saudi adalah Putera Mahkota Muhammad bin Salman. Dan Arab Saudi adalah salah satu daripada hubungan diplomatik yang sangat-sangat penting bagi kita. Ini bukan soal hanya kota haji. Ramai yang kata, kita pergi Arab Saudi ni nak settle kota haji dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari segi geopolitik, peranan yang dimainkan oleh Arab Saudi sekarang sangat-sangat penting. Mungkin lebih penting daripada Turki, iaitu sebuah negara yang memang Yang Berhormat PMX dapat akses kepada Presiden Erdogan, tetapi Arab Saudi tak kurang dia punya peranan di pentas geopolitik dan juga banyak peluang-peluang perniagaan dan pelaburan, lebih-lebih lagi dengan pembangunan kawasan NEOM, the line dan sebagainya yang boleh dilibatkan syarikat-syarikat daripada Malaysia. Tapi akhirnya it didn't happen. Dan lainlah kalau ini adalah lawatan peribadi untuk mengerjakan ibadah umrah. Tetapi this was an official visit. The press release official visit. Maksudnya pembayar cukai bayar untuk PMX pergi ke sana. It's not a visit to do your umrah. Ini adalah kunjungan untuk berjumpa dengan raja ataupun sekurang-kurangnya dengan Putera Mahkota, iaitu Perdana Menteri Arab Saudi. Dan Syarif, saya dah lama terlibat dalam penyusunan program-program keluar negara, termasuklah penyusunan program Perdana Menteri. Dan saya tahu bahawa kita tidak akan pergi sekiranya program itu tak lock. Lebih-lebih lagi, kalau orang tahu berkenaan dengan budaya di Arab Saudi, dia tak akan pergi minggu pertama Ramadan. Sebab minggu pertama Ramadan ni memang jadual-jadual haywire. Tak boleh last minute nak letak. Tak boleh last minute, dan mungkin mereka sendiri telah memberi isyarat, dan saya difahamkan bahawa Arab Saudi sendiri telah memberi isyarat try not to come later, because the first week of Ramadan memang haywire. Dan akhirnya ini telah jadi. Dan saya tak pasti siapa yang harus bertanggungjawab. Sudah pasti Wisma Putra, dan of course saya dengar pandangan-pandangan daripada politician, daripada PH dan sebagainya yang mengatakan bahawa ini perkara yang kecil, move on dan sebagainya. No, this is not small. This is a big embarrassment. I completely agree. Dan but it's okay, I guess mistakes happen. Bila mistakes happen, somebody has to take responsibility dan be transparent about it. Sebab rakyat Malaysia dan kita pun bukannya nak menyerang perkara ni, kita nak perkara ni diperbetulkan. Jadi kalau ada penjelasan dan juga pengambilan tanggungjawab, then we can move on. But if you try and bagi alasan yang susah sikit nak swallow, misalnya mengatakan ni sebab reschedule, kemudian nak jumpa ni tak berapa penting sebab kuota haji lebih penting, ataupun MOU yang then you start making people feel satu lagi, saya baca kenyataan daripada seorang ahli parlimen PH yang menyatakan apa yang rakyat Malaysia dapat sekiranya PM masuk ke dalam Kaabah. That's not the point. That's not the point. Dia cuba serang balik, sebab agaknya rasa malu sebab benda ni telah berlaku. Tapi itu bukan poinnya. Kalau dia dapat masuk Kaabah, itu satu pengiktirafan. Maknanya the symbolic. You are the guest of the king. You are the guest of the custodian of the two holy mosques. Maknanya darjat pengunjung ataupun Perdana Menteri yang melawat tu sangat-sangat tinggi. Dan saya nampak perkara ni, walaupun kita punya minat, KJ dengan saya lebih nak tengok perkara ni diperbetulkan dan diperjelaskan, tapi dia akan jadi isu politik kejap lah ni. Sebab Pakatan Harapan akan spin begitu. Kemudian kita tengok JCOM pun dah keluarkan kenyataan. Bagi saya, bila JCOM kena keluarkan kenyataan tu, maknanya kita tahu something has gone wrong. Something's wrong. Pada masa yang sama, Perikatan Nasional dia dah macam naik shift pula. Dia seronok dengan benda ni, menggunakan perkara ni untuk menyerang reputasi PMX. Jadi perkara ni akan berlanjutan untuk beberapa ketika lagi, dan itu yang saya tegaskan tadi, kalau boleh diperjelaskan dan mereka yang rasional akan boleh move on. Dan mungkin last point on this is
saya rasa harus lebih berhati-hatilah bila nak susun jadual Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke luar negara. Sebab akhirnya walaupun kita bukan dalam kerajaan Pakatan Harapan, he represents us. He is our Prime Minister. Dan bila benda ni berlaku di luar negara, dia bukan hanya malu kepada Perdana Menteri tapi malu kepada rakyat, malu kepada kita jugalah. Maybe one last point KJ that saya baru teringat. It is possible, just to be fair lah, just to be kind. It is possible ada juga ranking yang dilihat negara mana yang perlu dipergi awal. Kan? Jadi mungkin setelah pergi ke Turki ada rasa keperluan untuk cepat-cepat kita pergi ke Arab Saudi sebelum kita pergi tempat lain. But it's worse to have a ranking. Pergi ke Arab Saudi lebih cepat daripada negara-negara lain, tapi akhirnya Fumble. tak dapat nak jumpa dengan Raja true. dengan Perdana Menteri. That's true. Saya cuma nak gambarkan mungkin di situlah yang mereka merasakan perlu ambil risiko untuk pergi juga. But in the end, I guess If you're going to have to take a shot, make sure it hits. Oh yes, that relates to both of us in different life.